Baik, pada pagi ini kita sambung sedikit tentang kaedah yang kedua dalam qawaidul fiqhiyah, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak akan dihilangkan dengan syak. Dan arti kata kalau dah syak, kita buat jelah dengan yakin. Itu maksudnya. Dengan syarat ada panduan dan apa yang kita buat itu dengan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar tuan-tuan, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat juga diraikan puan-puan muslimat di belakang. Mari kita mulakan pengajian kita pada pagi subuh yang barakah ini dengan baca surah Al-Fatihah, dan kita sedekahkan pahalanya untuk ibu ayah kita punya pasangan, anak-anak, ahli keluarga, juga khusus almarhum Ustaz Muhammad Hakimi bin Mustafa, Imam 3 Masjid USJ 9. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi segala amal kita pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, syukur kerana Allah masih beri kita kesempatan untuk bersama pada majlis ini. Yang saya hormati Tan Sri, jumpa di sini pada pagi ini. Juga yang saya raikan tuan-tuan, alhamdulillah, kerana Allah letakkan di tempat yang mulia pada pagi ini, dapat kita bangun mujahadah, bangun salat subuh ni mujahadah tuan-tuan. Kan, sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solat yang sangat berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solatul Fajr. Yang mana kata Nabi, kalaulah mereka ni tahu pahalanya solat Isya dan solat Fajr ini, iaitu solat subuh, mereka pasti akan datang dan kadang merangkak tu nak dapat pahala tu tuan-tuan. Kalau dia tahu besarnya pahala solat subuh, solat Isya, bahkan solat berjamaah, sanggup datang tuan-tuan. Kan? Dia sebab pahala ni tak nampak. Pahala tak nampak. Andai katalah kalau katakan di hadapan kita itu adanya segunung emas ataupun sebagai ganjaran diletakkan duit yang banyak, itu manusialah. Manusia ini terdorong untuk dapat sesuatu yang dilihat. Tapi itu semua adalah nafsu. Sebab itu Allah rakamkan tentang sifat nafsu ini, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dan surah Yusuf 53, yang mana Allah rakamkan sifat nafsu itu keinginan. Keinginan yang macam-macam, kehendak. Dan kehendak itulah kadang-kadang kenapa Allah rakamkan dalam banyak-banyak nafsu itu, kategorinya Allah tak ammarah itu dalam Al-Quran. Kerana nafsu ammarah itulah yang terdorong untuk kita lebih melakukan kejahatan. Nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Sungguhnya nafsu amarah itu lebih terdorong dan mendorong untuk melakukan kejahatan. Ini kadang-kadang kalau
Sebab itu dalam bab nafsu ini yang paling rendah, yang paling payah kadang-kadang nak bagi nasihat nafsu amarah lah. Lepas itu kalau katakan dapat dinasihati, dapat mendengar, maka turunlah tingkatan nafsu itu yang naik darajatnya kepada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni pun dia 50-50. Dia macam lalang, ke mana angin itu bertiup. Walaupun begitu, sekali dia buat kejahatan, tetap ada kesedaran. Satu ketika kadang-kadang, bila dia rasa datang, dia buat kejahatan itu, datang kesedaran, dia kata, alamak, berdosanya aku. Kan? Dan dia bertaubat. Kemudian dia buat balik kalau ada yang mengajaknya. Itu nafsu lawamah. Tetapi kata ulama, nafsu lawamah ni boleh dididik. Boleh dididik. Kalau dia ajak kebaikan, maka baiklah dia. Sesekali kadang-kadang dia rindu nak buat kejahatan. Gitulah pula. Tengok orang lain buat, takkan aku tak boleh. Kan? Aku tak boleh. Bukan banyak mana pun aku ambil. Nanti minta maaf lah balik. Kan? Itu nafsu lawamah. Tentang nama Allah SWT. Seorang ulama tasawuf ketika berjalan di kota Basrah, beliau didatangi oleh sekumpulan manusia waktu itu, datang bertemu Ibrahim bin Adham dan bertanya, "Wahai Ibrahim bin Adham, kami berdoa setiap hari. Kerana Allah menyebutkan, Udu'uni astajib lakum. Minta padaku, kan ku perkenankan. Maka kami pun doa setiap hari, minta pada Allah setiap hari. Kenapalah sampai saat ini doa dan hajat kami tidak dimakbulkan, bahkan tidak ditunaikan?" Maka kata Ibrahim bin Adham, dia kata, hati kamu itu telah dibutakan dengan beberapa perkara. Maka disebutkan 10 perkara. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, hati kamu itu telah dibutakan oleh beberapa perkara. Pertama, kamu kata kamu kenal Allah, tetapi kamu tidak tunaikan haknya. Itu kata dia lah, bukan kata saya, tuan-tuan. Dalam kitab hadis ada disebutkan. Dalam hadis 40 yang berkaitan tentang bab innal halala bainun, yang halal itu yang jelas, yang haram itu jelas, wa ma bainahuma umur mushtabihat. Dalam bab perkara yang halal haram dalam hadis 40 ada diceritakan tentang Ibrahim bin Adham menjelaskan 10 perkara yang menyebabkan doa tidak diterima oleh Allah. Bukanlah Allah tak perkenankan, tapi lambatlah jadinya. Sebab ikutkan ayat tadi, Udu'uni astajib lakum, minta padaku kan ku perkenankan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, doa itu bukanlah Allah tak terima langsung, tetapi dilambatkan. Orang lain dapat cepat, kita dapat kemudian. Ni doa sama-sama ni. Kita pun amin, amin, baguslah. Apa pun doa itu tetap penting. Sebab doa silahul mukminin, senjata orang mukmin. Kebergantungannya pada Allah SWT bagi semua perkara dan masalah. Pertama kata Ibrahim bin Adham, kamu kata kamu kenal Allah, tapi kamu tidak tunaikan haknya. Apa hak Allah? Perintah Allah. Sebab itu dalam satu hadis, ad-dinu an-nasihatu, Nabi menyebutkan dan satu hadis baginda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Kemudian Nabi ditanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maka kata Nabi, nasihat itu bagi Allah. Kalau kita sekali lihat, Allah perlukan nasihat? Tak perlu. Kita yang perlu. Kan? Tetapi kalau lihat zahir ayat ini, li itu, seumpama nasihat itu bagi Allah. Allah tak perlu pun nasihat kita. Kan? Tetapi kenapa disebutkan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Bermaksud seseorang beragama itu terletak pada nasihat. Nasihat dimasukkan oleh ulama dan syarah hadis ini ialah berupa perintah, berupa petunjuk yang diturunkan atau diberikan kepada manusia supaya mereka ini mentaati, menuruti hak-hak yang disebutkan oleh Nabi tadi. Menuruti dan juga melakukan hak Allah dalam bentuk perintah.
Sebab itu adanya redha Allah itu bermaksud Allah berikan perintah dan dikata Allah nak berikan kebaikan kepada hamba-Nya. Maka dapatlah redha Allah SWT. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, kenapa doa kamu sampailah sekarang ni tak diterima, belum diperkenankan oleh Allah? Kerana kamu katakan kamu cinta kepada Rasulullah SAW, tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Tuan-tuan, perkara sunat ni walaupun kita nampak kalau Ustaz sunat kan, tetapi ada sunat yang ditekankan. Nabi ketika membaca khutbah Jumaat, kemudian masuk seorang lelaki ke dalam masjid. Nabi lihat lelaki tersebut duduk. Maka Nabi berhenti seketika dan Nabi tegur. Nabi kata, sudahkah kamu solat? Belum ya Rasulullah, bangun bangkitlah, tunaikanlah solat. Walaupun solat sunat sekalipun tuan-tuan, tapi Nabi tekankan berat sebab ketika itu muslimin yang ada melihat. Sebab hadis Nabi ni tuan-tuan bermaksud apa? Dia bukan semata-mata apa yang Nabi cakap. Bukan semata-mata apa yang Nabi sebut. Semua yang ada pada Nabi itulah hadis. Cakap Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Jadi Nabi bimbang seandainya Nabi biarkan kejap lagi umat muslimin yang melihatnya, itulah ketetapan Rasulullah, tidak mengambil berat ataupun tak kisah kalau orang tak buat solat sunat ni. Jadi bagi mengelak orang meringan-ringankan perkara sunat dan sunnah ini, maka Nabi anjurkan bangkitlah dan solatlah. Maka dia pun bangkit dan solat. Itu kelebihan. Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, kenapa doa kamu sampai sekarang tidak diperkenankan Allah, belum lagi diperkenankan oleh Allah? Kerana kamu makan nikmat Allah sehari-hari tapi kamu tidak tunjukkan syukurnya. Tidak tunaikan hak syukur. Apa maksud syukur? Kata ulama, maksud syukur itu ialah kamu menggunakan, memanfaatkan nikmat Allah dan kepadanya kembali taat. Maksud kita gunakan Allah beri nikmat kepada kita dalam apa bentuk? Allah beri kita rezeki dalam apa bentuk? Allah guna kesihatan, keafiatan kita yang ada pada hari ini. Macam mana kita nak tunjukkan syukur, terima kasih kepada Allah dengan apa yang Allah dah bagi? Sebab tu Nabi SAW, tuan-tuan, orang maksum melakukan ibadah tambahan, itu disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, yang mana beliau membahagikan dalam amal yang disertai dengan niat baik, yang dipakai ibadat yang merdeka, bebas nak buat-buat. Tapi Nabi tetap menekan ibadah merdeka ini. Kan merdeka ni kan bebas, kita pulang. Tapi Nabi buat. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kamu buat solat tambah sampai bengkak kaki ini, sedangkan kau diampuni oleh Allah yang lalu, sedang bahkan yang akan datang pun tetap Allah diampuni oleh Allah. Maka apa kata Nabi? Afala an akuna abadan syakura. Bukankah aku ni hamba yang tahu menunjukkan syukur dengan apa yang Allah bagi? Kan? Hari ini kita datang ke rumah Allah ini, tuan-tuan, ni tanda syukur kita pada Allah lah. Kerana kita dapat bangun. Kerana Allah guna kesihatan. Kerana Allah bagi kita kemudahan dengan yang ada, dapat bergerak, berjalan. Inilah tanda, salah satu tanda tunjuk syukur kita kepada Allah. Kemudian apa kata Ibrahim bin Adham? Sedikit perkongsian sebelum saya pergi pada maqasid kaedah al-fiqhiyah. Saya memang bawa kitab kaedah fiqh kan. Tapi hari ini saya perkongsian lah Imam mukadimahnya pagi-pagi subuh ni. Kemudian apa kata Ibrahim bin Adham? Kenapa doa kamu tidak diperkenankan sampai ketika ini, belum lagi diperkenankan oleh Allah? Kerana kamu bangun pagi-pagi, kamu sibuk menceritakan aib orang tapi tidak melihat, memandang kepada keaiban sendiri. Bangun-bangun tengok WhatsApp, si dia tu kan contoh kan. Sekarang paling mudah kan, benda-benda keaiban ni paling cepat tersebar. Kalau dulu tunggu jumpa kan, zaman tuan-tuan tu lagilah kan, tunggu jumpa baru dapat bercerita dari mulut ke mulut, telinga yang mendengar. Sekarang ni tak payah telinga, tak payah tunggu jumpa lah. Ini je tak pun bersebar semua tuan-tuan. Yang betul ke yang tidak ke. Sebab tu tabayun. Islam meletakkan konsep tabayun, diselidiki, research kan. Selidik dulu betul ke tak.
Betul ke orang yang beri statement ini memang ahlinya? Kan, orang tanya nak bagi kereta kat mana? Bengkel lah, takkan pasar. Kan ahlinya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tanya pada ahlinya. Memang dia orangnya. Kan? Dalam bab menerima zakat, tanya ahlinya. Tanyalah bagi zakat selama. Betul ke orang ni tak dapat bantuan lagi? Kan? Mana pergi duit zakat 1 bilion? Kenapa ada masih orang susah kat Karya contoh kan? Tak habis-habis kan? Ada orang susah di Karya. Kalau dah tak ada orang susah, tuan-tuan, tak ada zakat kot kan? Orang kata semua dah senang, buat apa kan? Apa nak bagi dah? Maka masih ada orang susah lah, maka kewajipan itu masih ada, tuan-tuan. Tuan-tuan Allah SWT, ada lagi nanti saya sharekan kemudian. Tadi berapa? 4 3 4 tentang kenapa doa tidak diterima atau masih belum diperkenankan oleh Allah SWT. Yang lagi tu nanti saya share kemudian, kenapa doa masih tidak diperkenankan oleh Allah. Baik, pada pagi ini kita sambung sedikit tentang kaedah yang kedua dalam qawaidul fiqhiyah, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak akan dihilangkan dengan syak. Dan dikata kalau dah syak, kita buat jelah dengan yakin. Itu maksudnya. Dengan syarat, ada panduan, dan apa yang kita buat itu dengan ilmunya. Bukan kita kata, saya rasa boleh ni. Dalam bab hukum tidak boleh pakai rasa. Sebab itu Nabi mengajarkan, Nabi ajarkan yang pernah saya sebutkan yang lalu, bagaimana kalau berlaku keadaan ini ketika kita nak solat. Nabi kata apa? Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nabi kata, kalau terdapat di antara kamu ini yang dalam perutnya ada sesuatu ketika solat, maka dia pun tak tahu sesuatu ini dah keluar ke tidak. Dan dia kata, apa yang keluar? Angin lah. Kan? Kalau salah seorang di antara kamu ini, kata Nabi, ketika sedang solat, tiba-tiba dalam perutnya didapati ada sesuatu, sama ada sesuatu ini sudah keluar atau tidak, amla, maka apa kata Nabi? Janganlah dia keluar dari masjid atau berhenti dari solatnya, sehinggalah dia mendengar salah satu daripada dua ini, iaitu bunyi ataupun merasai angin itu pasti keluar. Kan kita makan banyak benda yang kita makan, kan, yang kita istilahkan sebagai makanan yang ada angin. Tu istilah kita lah. Makan ni berangin ustaz, makan ni ada angin ustaz, berangin perut kita. Kemudian pergi solat. Time sebelum solat tak ada pula angin ni. Dia biasa gitu, tuan-tuan. Kadang-kadang lepas ambil wuduk datang angin tu. Sebelum ambil wuduk tak ada, tuan-tuan. Itu yang saya rasa lah, tuan-tuan. Tak tahu lah, tuan-tuan mungkin tak adalah sebegitu, kan. Sebelum ambil wuduk, okey je. Dah lepas ambil wuduk baru datang angin tu. Kan. Tak pun kadang-kadang dah takbir, Allahu Akbar, dia datang, kan. Angin tu baru datang. Jadi, kata Nabi, jika salah seorang di antara kamu berada dalam keadaan sebegini dalam solatnya, maka ada didapati sesuatu dalam perutnya sedang berlega-lega ini. Macam mana nak mendapatkan tahap keyakinan dalam solat supaya kita tidak ragu dalam solat itu? Maka kata Nabi, jangan kamu berhentikan solat sehinggalah berlaku salah satu ini, barulah diyakini solat kamu telah batal dan kembalilah mengambil wuduk dengan mengulang solatnya semula. Iaitu kalau jelas dengar bunyinya, kita kalau keluar angin, di dua je, sama ada dengan bunyi ataupun tak ada bunyi, dan kita pasti keluar. Kan? Kita yang merasainya. Ini dengan ilmu. Orang kata kalau kita solat berlaku dengan ilmu. Bukan kita tanya kawan, kawan yang tahulah, tak apalah. Kita belajar, bukan sebenarnya tunggu ustaz yang bagi tahu. Yang tuan-tuan yang datang ke sini di sini pun bolehlah bagi tahu. Itu juga kalau dalam solat kita ragu dalam bilangan rakaatnya, Nabi ajarkan lagi. Kalau kita ragu dalam bilangan rakaat ketika solat, Nabi kata apa? Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan. Nabi kata apa? Apabila salah seorang kamu telah timbul syak dalam solatnya,
syak dalam solat. Tidak diketahui lagi bilangan rakaatnya yang telah dilakukan, 3 atau 4. Maka Nabi ajarkan, hendaklah buangkanlah yang syak ragu-ragu itu dan tunaikanlah atas apa yang telah diyakininya. Bahkan ada riwayat hadis lain menyebutkan bagaimana kita nak dapat keyakinan. Ialah kalau katakan Nabi kata ala mastaiqan ni, kita pun tak tahu, ustaz mana satu yang saya nak yakini. Kan? Kalau kita solat 3 atau 4, yang mana satu kita nak berpegang? Kan kalau sebut kita kata 4, tiba-tiba kan datang ragu 3. Kalau kita pegang 3, datang ragu pula, dah habislah kata kita. Kan? Itu tak jelas. Maka datanglah satu riwayat lain yang menyebutkan sebagai langkah-langkah berhati-hati, maka disebutkan ambillah yang kurang. Kan? Langkah berhati-hati, maka pilihlah yang kurang. Kerana yang kurang itulah yang lebih dikatakan, yang lebih diyakini. Ambil kurang. 3-4 biasanya berlaku yang ragu-ragu syak ni hujung-hujung lah biasa. Nak penyudahnya tu. Kalau kita solat bersama imam, imamlah yang memegang keyakinannya. Kita kan apa susah ikut imam kan. Kalau imam belum lah. Kalau imam sudahlah. Kan? Tapi imam juga orang biasa. Tak lari daripada kesalahan-kesilapan. Kan? Saya juga seperti itu juga tuan-tuan. Jadi tanggungjawab orang di belakang lah mengingatkan. Kalau berlaku kesilapan bilangan rakaat ataupun apa-apa kesalahan yang berlaku yang diketahui, maka hendaklah diberitahu kepada imam. Bukan bisik kat telinga, salah tu imam. Batal solat kita tuan-tuan. Sebenarnya kita amalkan apa? Subhanallah. Imam tahulah dengan lafaz-lafaz ini, imam tahu ada kesalahan ataupun yang tertinggal. Jadi orang kat belakang tu yang kena ambil tahu, bukan semata-mata letak pada imam semata-mata. Kemudian pecahan-pecahan yang berikutnya kita lihat hari ini, pecahan dalam kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyakki al-aslul adam atau al-aslu fil umuril aridah al-adamu. Umum ketahui bahawa al-adam iaitu yang tak ada adalah lebih dahulu daripada wujud. Asal benda wujud asalnya tak ada. Ini bukan cerita bab akidah, bukan tuan-tuan. Ini dalam bab beramal ya. Akidah kita tak boleh pakai yang tu, kan? Dalam bab beramal ataupun dalam bab muamalah, asal sesuatu yang ada itu ianya bermula dengan yang tak ada. Macam hari ini yang pernah saya sebutkan, asalnya ini tak ada kat situ. Asalnya bermulanya tak ada. Jadi benda ni benda baru datang, letak kat situ. Baru saya kata ada air depan saya. Kan? Itu dia kata al-aslu al-adamu. Asal itu tidak ada. Sehinggalah benda itu nampak depan mata dan ianya wujud. Bila katakan wujud, dia adalah benda yang baru datang. Sebab itu dia katakan al-aslul adamu. Asal sesuatu itu tidak ada, bermula dengan tidak ada, baru datang kemudian baru dikatakan ada. Macam kita datang masjid lah. Kan, tanya, Haji mana tak ada pun, tak nampak pun. Kan, tak ada pun, belum lagi sampai pun. Kan, kita kata, dah azan dah ni, tak nampak. Biasa nampak hari ni. Itulah, biasa sebelah kita je. Dia tak nampak pula, dia belum sampai. Asalnya dia tak ada. Kan, asal tak ada. Kemudian bila imam Allahu Akbar, baru ada. Baru kita katakan ada. Asalnya dia tak ada. Kehadirannya kita kata tak ada. Bila kita nampak, kat belakang tu ada. Baru dikatakan dianya wujud dan ada. Maka setiap sesuatu yang didakwa muncul dan wujudnya berarti ia didahului oleh al-adam. Justru itu maka al-adam yang tak ada itu mendahului ke atas al-wujud. Contoh hukum yang termasuk di bawah kaedah ini dalam masalah mudharabah. Ini yang kita sampai sini hari itu bagi solat maghrib yang lepas. Dalam masalah mudharabah, apa mudharabah? Kerjasama dalam melakukan perniagaan, salah seorang mengeluarkan modal dan salah seorangnya mengusahakan. Mudharabah.
Dan pengeluar modal ni capital, dia bagi capital je. Dia bagi modal je. Aku tak nak involve, Joran. Kau yang jalankan. Aku dapat duit, aku ada duit, aku tak ada pengalaman berniaga. Tapi duit ada. Kan? Tapi duit ada. Duit ni kalau tak dikembangkan, habislah. Kan? Itu kalau mungkin sebagai kita, sebegitu, nak kembangkan. Supaya nampak progres harta kita itu. Kan? Jadi, nak kembangkan harta ini, maka kita pun cari kawan sekolah kita pandai bisnes. Kan? Pandai bisnes. Dulu bisnes. Kemudian bila berlaku PKP, mungkin bisnes tidak dapat dilaksanakan. Nak orang kata nak run balik bisnes itu perlukan capital, perlukan modal. Modal dulu dah habis dah Ustaz, nak survive. Kan? Nak survive, maka yang dana yang atau capital yang ada dulu ataupun untung yang ada dulu dah digunakan untuk survive. Makan, minum, sebagainya lah tuan-tuan. Maka nak mulakan balik, mula perniagaan kena ada modal. Maka kawan ni kata tak apa. Aku ada modal. Kau pandai bisnes kan? Boleh bisnes? Okey, kita guna konsep mudharabah. Kan? Saya tak nak involve, saya bagi capital je. Kau jalankan bisnes. Perniaga apa kita nak buat? Niaga apa? Kita kata kita keluarkan produk ini, kan? Ataupun kita jual madu. Ataupun lah nak jual apa? Perbincangan bersama. Jadi konsep mudharabah ini, seorang mengeluarkan modal, seorang mengusahakan. Yang keluarkan modal dia tak involve, dia tahu bagi modal je. Yang menerima capital ini modal, dia hanya mengusahakan sahaja tanpa mengeluarkan modal. Dia ada separate bahagian masing-masing. Kau punya bahagian keluar modal je. Aku yang buat sepenuhnya sebagai pengusahanya. Itulah konsep mudharabah dalam perniagaan. Dia tak sama konsep musyarakah tuan-tuan. Kalau mudharabah ni dia separate, berasingan. Yang keluar modal je. Dia takkan involve dalam perniagaan. Takkan kacau. Dia takkan kacau. Dia hanya tahu cukup bulan tengok perniagaan macam mana, itu je. Dia takkan involve bersama-sama tolong jual, tolong promote. Tak ada. Kan? Dia tahu jalan. Hujung bulan tengok macam mana profit, keuntungan. Kan? Tetapi musyarakah, dalam perniagaan musyarakah, perkongsian dia adalah perniagaan secara perkongsian. Modal dan mengusahakan. Dua-dua. Share lah. Saham lah. Dia panggil saham. Orang kata ada share dekat situ. Setiap orang bagi saham dia masing-masing, keluarkan modal, sama-sama buat. Sama ada sama-sama buat ni, dan arti kata dia di frontliner atau untuk menjalankan perniagaan, ataupun dalam bentuk apa-apa kerjasama dari sudut kepakaran dia, ilmu dia, idea dia. Dia berada involve dalam syarikat. Itu musyarakah, dan keuntungan atas perjanjian yang dipersetujui. Itu juga mudharabah. Mudharabah ini dia asing saja, separate saja. Seorang bagi modal, dia tak involve, seorang usaha. Tapi keuntungan atas perjanjian bersama. Dan dalam bab konsep mudharabah atau musyarakah, kata ulama, keuntungan, profit itu diberikan kepada orang yang berkongsi perniagaan ini dalam bentuk peratusan. Itu lebih adil. Ataupun dalam bentuk pecahan, bukan dalam bentuk RM. Kerana boleh jadi, kata ulama, keuntungan itu tidak mencapai maksud kalau ditetapkan dalam bentuk RM. Contohlah kita kata, okey, saya letak capital 100K, kan, 100,000. Keuntungan macam mana? Okey, keuntungan kau kalau keuntungan kalau 10,000, engkau 7,000, aku 3,000. Tiba-tiba keuntungan 6,000. Ni dah cakap 73,000. Nampak? Sebab itu kata ulama, keuntungan itu diberikan dalam bentuk percentage ataupun dalam bentuk pecahan. Jadi berapa yang dapat, tukarkan dalam bentuk convert kepada percentage, peratusan atau pecahan. 1/3 ke 2/3 itu pulang atas perjanjian bersama. Jadi dalam masalah mudharabah, apabila sahibul mal, pemilik harta, pengeluar modal ini, capital, mendakwa ke atas amil qirat,
mendakwa ke atas pengusaha yang mengusahakan perniagaan. Ada keuntungan, kata dia. Pemilik harta, dia tak involve. Dia tak berada, tak buat sama perniagaan. Dia cuma tahu hujung bulan nak tengok. Tiba-tiba hujung bulan, dia datang kedai, dia kata, oh mesti ada untung ni. Ini sekarang saya rasa tak berlaku lah kot. Sebab tuan-tuan lagi dahsyat perniagaan tuan-tuan kat sini kan. Ataupun walaupun perniagaan, tak kisah, enterprise ke, Sdn Bhd ke, kita dah ada ilmu dah. Sebab tu dia berniaga ni ada ilmu tuan. Sebab tu kita di Lembaga Zakat Selangor, saya di Lembaga Zakat Selangor, kalau asnaf fakir miskin kita nak mau bantuan modal, ada bantuan modal tuan, ada. Tapi kita panggil capital modal pusingan lah dulu. Kan? Sebab tu dalam bab asnaf fakir miskin kita, dia nak generate income dia ke arah pendapatan lebih baik kan, supaya dia boleh survive akan datang. Sebab asnaf fakir miskin ni dia bukanlah kita panggil bantuan tu bantuan seumpama pencen kan, ataupun boleh diwarisi. Tapi sebahagian ada yang beranggapan seperti itu. Bila ketua keluarga meninggal, ustaz boleh tak tukar nama saya terus? Saya kata kan, tak boleh. Dia bukannya zakat yang diterima oleh ayahnya dulu menjadi hak pusaka. Tak. Zakat bukan yang diterima, bukan menjadi hak pusaka yang boleh diturunkan terus. Kena semak banci semula lah. Kan? Tengok balik ketua keluarga siapa? Turun pada isteri. Tengok pendapatan isteri, tengok pendapatan satu rumah, seisi rumah. Bukan tengok pendapatan isteri saja, tak. Dia pendapatan dia ambil kira seisi rumah semua. Kan? Boleh jadi isteri tak bekerja, boleh jadi anak-anak dah besar-besar bekerja. Takkan nak jadikan mak fakir miskin. Kan? Sebab tanggungjawab memberi nafkah kepada anak-anak lah, bukan kepada pihak yang menanggung. Baik itu kalau ada asnaf fakir miskin yang mau bantuan modal, saya tengok pengalaman kan. Apa pengalaman dia, saya tanya, cik dah pernah berniaga ke? Apa bukti perniagaan dah dibuat? Apa jadi pada perniagaan yang lalu kan? Nak tengok sungguhan supaya tidaklah dia hanya menerima modal, dia fikir zakat tak ada pinjaman tuan-tuan. Orang kata, ustaz, asnaf fakir miskin ni dapat modal, dibayar balik ke? Tak ada tuan-tuan. Duit zakat tuan-tuan tu lah yang bayar. Kan, tuan-tuan lah sebenarnya yang menampung ataupun sebagai penyumbang asnaf kita ni boleh berniaga. Duit zakat tuan-tuan bayar tu lah. Kan? Maka dia dapat berniaga. Berniaga apa? Macam-macam lah perniagaan. Ada yang buat jahit baju, ada yang berniaga nasi lemak. Tak kisahlah apa-apa kemainan dia ada. Yang penting modal itu digunakan untuk generate income dia. Kan? Di masa akan datang, tidaklah bergantung lagi zakat sepenuhnya ataupun tidak lagi diharap bantuan itu berpanjangan. Itu nanti kadang-kadang timbul, orang ni dapat bantuan lamanya ustaz, tak keluar-keluar pun. Kan? Jadi itu antara strategi untuk asnaf ini boleh survive dan kembali menjadi orang yang boleh jadi akan datang membayar zakat semula bagi pada orang yang memerlukan seumpama dia terima. Jadi dalam bab mudharabah, pemilik harta mendakwa cukup hujung bulan, takkanlah tak ada untung. Kan? Dia tahu bagi modal je. Kau jalankan. Patut tengok dulu kan, apa kaedah. Kaedah untuk menjalankan perniagaan, untuk terima duit. Hari ini kalau berniaga, senang je tuan-tuan. Tak bawa duit, scan QR je. Quick response kan. Namanya pun QR, quick response kan. Senang. Nak bayar, letak QR. Kan? Tak ada. Kita tak pakai dah guna wang kertas. Dia panggil nakdan. Duit mata wang. Sekarang paling mudah nak bayar, nampak dekat statement. Kan? Jadi tak timbullah perbalahan, tak ada hasil ataupun tidak dicatatkan ataupun cuai atau lalai ataupun lupa mencatatkan apa-apa hasil jualan. Kalau dulu waktu kecil-kecil lu kadang-kadang tulis buku kadang-kadang kan orang kata yadan biyadin ni artinya bagi duit barang dapat terus masuk dalam dia punya laci kan, atau sebahagiannya tulis tulis baguslah. Kalau lupa tulis itu yang miss tu, barang dah laku, kenapa kurang hasil kan. Jadi sekarang ni teknologi dah ada membantu kita, manfaatkanlah. Walaupun dulu tak ada, tetapi
antum a'lamu bi umuri dunia, aku Nabi kata, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu hari ini, manfaatkanlah. Jadi kalaulah seandainya berlaku ini, kata-kata siapa yang nak dipegang sebagai keyakinan, pemilik harta kata takkanlah tak ada untung, dia lupa perjanjian yang awal 10 hasil jualan yang permulaan, maka ia dipanggil barang promotion. Kita promosikan dulu. Sebab orang baru nak kenal bisnes kita ni. Dia kata 10, contoh jual madu, 10 botol madu terawal, kita jual harga modal saja. Kan? Sebab nak perkenalkan kita punya perniagaan permulaan. Maka nanti akan sampai-sampailah pada yang lain. Tapi, dia lupa perjanjian tu. Sebab tu semua urusan-urusan ni tak boleh tulis. Hatta dalam bab hutang pun disebutkan oleh Allah, idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu berhutang dengan satu tempoh yang tertentu, maka hendaklah ditulis. Ditulis itulah kita panggil agreement hari ini. Kan? Perjanjian hari ini. Supaya tidak timbul perbalahan, mana yang dah bayar, mana yang belum bayar. Hatta hari ini kalau kita berhutang dengan ahli keluarga pun, kalau ustaz dia badik takkanlah tak percaya. Kalau tuan-tuan menggunakan konsep sebegitu, terpulanglah. Kan? Terpulanglah. Allah ajarkan supaya tak timbul perbalahan di kemudian hari. Kan? Bukanlah kita tahu, alah abang ni, saya takkanlah tak percaya. Kan? Satu mak, satu ayah, saya pinjam pun tak banyak, 100k je. Tak banyak tuan-tuan. Taklah banyak, 100k je, takkanlah tak percaya. Kan? Tapi terpulanglah kalau terserah pada tuan-tuan. Sahibul mal, pemilik harta. Kan, kalau kita kata tak apalah abang percaya je lah, terpulanglah pada tuan-tuan. Tetapi Allah letakkan kaedah itu sebagai jaminan kalau sekiranya berlaku di masa akan datang. Kan? Itu juga dengan fik miras, harta pusaka. Kenapa Allah letakkan hukum pembahagian harta itu bagaimana kaedahnya? Supaya tidak berlaku perbalahan soal pemberian harta pusaka. Kalau tuan kata, ustaz saya bagi siap-siap waktu hidup, terpulang. Dia panggil hibah. Kan? Terpulang. Waktu hidup, saya nak bagi siap lah ustaz, supaya nanti tak bergaduh nanti waktu saya tak ada. Kan? Jadi, sebagai siap-siap masa hidup, terpulang. Kan? Dipanggil hibah. Sebab harta pusaka fik miras itu berlaku selepas ketiadaan pemiliknya. Dan belum diagih-agihkan kepada orang yang nak diberi. Maka Allah letakkan hukum-hukum ini sebagai panduannya dan wajib ditaati. Kan? Oleh hamba Allah. Jadi, kalau dia mendakwa ada untung sedangkan dia tak tulis apa-apa. Kan? Kata-kata siapa yang nak dipegang, maka dakwaan siapa yang nak dipegang, maka hendaklah dibenarkan dakwaan yang menafikan dengan sumpahnya. Mana ada untung man? Kan kita dulu kata 10 botol promosi. Jadi 10 ni laku modal je dulu. Tak ada profit lah. Ya ke? Kan? Sebab tak tulis apa-apa perjanjian kan. Perjanjian mulut. Tu cerita tuan-tuan. Kalau perjanjian mulut ni itulah kan. Mulut ni dia terbuka aja kan. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Kan? Mulut ni. Jadi sebab tu kalau ditulis mudah. Jadi tidaklah ditulis. Jadi kalau berlaku sebegini, maka kata-kata orang yang mengusahakan itu diguna pakai. Sebab tidak ada yang membuktikan tentang keabsahan keuntungan itu ada. Berbalik kepada kaedah, asal sesuatu wujud itu bermula dengan yang tak ada. Sebab itu dalam bab perniagaan, asal peniaga itu tak ada. Keuntungan itu sesuatu yang dikatakan yang baru datang. Perniagaan itu bermula, keuntungan itu datangnya kemudian. Asalnya tak ada untung. Sebab itu dipegang kata-kata orang yang mengusahakan, sebab berbalik kepada kaedah asal, al-aslu al-adamu. Habis ustaz, kalau ditipu ustaz, tu dengan Allah lah tuan-tuan. Itu je lah. Kan? Macam mana? Soal jujur atau tidak je lah. Sebab dalam apa-apa urusan muamalah pun, kejujuran itu sangat penting. Kan? Nak berjaya, kejujuran itu sangat penting. Kita ambil sedikit lagi, contoh yang berikutnya. Seseorang yang makan harta orang lain, lalu ia mengatakan, kamu telah membenarkan aku makannya. Padahal dinafikan oleh tuan makanan itu. Maka hendaklah diterima kata tuannya kerana yang asalnya pada harta orang adalah haram dimakan.
Ini dalam bab kadang-kadang pergi kenduri lah tuan-tuan. Kan? Orang jemput kita, kita jemput kawan. Kan? Ada geng lah, jom lah. Ayo, rumah kau. Rumah aku ada pula program dia. Tak ada geng ni, kan? Meh teman aku. Kan? Meh teman aku. Alah, bukan orang lain pun, kan? Aku tak kenal lah kawan kau. Tak apa, tak apa, tak apa. Aku ajak kau. Padahal yang dia mengajak kita. Kita pas. Sap lah, kan? Kat situ. Hukum asal, mengambil atau makan harta orang lain adalah haram. Yang dijemputnya kita. Kan? Jadi, seseorang yang makan harta orang lain, lalu ia mengatakan, kamu telah membenarkan aku makannya. Ni sebab tu kalau pergi kundi kahwin tuan-tuan, asal kita tak dijemput, ataupun kita ajak kawan, kawan tak dijemput, jumpa tuan rumah dulu. Kan? Jumpa tuan rumah dulu tuan-tuan. Bukan, jom lah. Tak apalah, tengah sibuk tu. Dia tengah sibuk tu, kita makan dulu. Kan kita jumpa lah. Ni dah makan ni tuan-tuan. Kan? Sekejap kita jumpa lah. Jumpa tuan rumah dulu. Kan? Cakap tuan rumah, cakap, Lim, aku tak ada geng lah. Nak ajak isteri-isteri pula ada program dia. Anak-anak tak balik pula bercuti kan. Belajar kat IPT, tak balik bercuti. Nak juga datang ni, tapi itulah. Nak datang seorang tak best, tak ada geng. Kan? Aku ajak dia ni. Boleh? Kan? Boleh. Makan. Okey lah tuan-tuan. Kan? Sebab asal ni tak dijemput. Yang dijemput makan kita je. Kita pula yang jadi wakilnya kan. Lain lah kalau dia sebut kat situ, dijemput kepada encik ini dan kawan-kawanmu. Tak pula kan. Sebab dia umum. Jemputan secara umum kawan-kawan. Tapi tak ada lah orang buat sekarang ni kan. Biasa dia sebut kita ahli keluarga kita je. Ahli keluarga di kalangan isteri anak-anak kita lah biasanya. Yang duduk satu rumah kita tu. Kawan kita duduk rumah dia yang lain. Ataupun duduk sama rumah sewa pun biasanya kita je lah yang dia tahu kawan dia. Bujang. Kawan yang bujang. Jadi hukum memakan satu atau mengambil hak orang lain tanpa izin adalah haram dimakan atau diambil. Hukum asalnya haram. Balik kepada hukum asal tadi. Ni dah makan dah ni. Habis Ustaz, macam mana Ustaz? Dah makan dah ni. Kan? Pergi jumpa tuan rumah balik lah tuan-tuan. Tuan rumah kata, bila pula aku jemput ni? Sudah. Ni dah masuk perut ni. Apa jadi kat perut ni? Yang kita makan, yang tak dijemput ni. Ikut tuan rumah lah. Tuan rumah kata, aku tak jemput ni. Ini dah lari bajet ni. Yang tu bayar lah. Yang ni free. Bayar lah. Macam mana? Macam kita pergi kedai lah tuan-tuan kan. Kita tak dijemput. Cuma dia promote je. Kan? Kita tak dijemput. Kedai mana tu pula kita nak pergi kan. Kita nak makan dan kita bayar. Kan? Kita tak dijemput. Tapi kita yang datang. Dia cuma promosikan je. Iklan dekat FB ke, YouTube ke, Insta ke. Kan? Maka kita pun ajak isteri kita. Kedai ni viral ni. Viral ni. Tengok. Viral. Maka kita pun pergi makan kedai viral. Kan? Dia tak jemput. Dia cuma promosi. Tapi konsepnya bila kita makan, kita bayar. Macam itulah. Kalau tuan rumah kata, lari bajet aku hari ni. So, yang ni je free, yang tu bayar. Berapa? RM14. Bayar. Kan? Kalau kata, tapi orang tak adalah sebegitu tuan-tuan ya. Konsep barakah ni, dia Allah akan cukupkan. Kata atas dasar timbang rasa. Dan konsep kita buat kenduri majlis itu, walimatul urus itu adalah konsep untuk sedekah. Berjariah. Bukan kita seumpama kita lakukan untuk perniagaan, mengharapkan sesuatu pulangan. Ini bukan bisnes. Kan? Bukan kenduri, bukan bisnes. Tapi dia adalah amal kebaikan dengan konsep sedekah. Menunjukkan tanda syukur kita pada Allah. Kerana Allah beri kemudahan dan rezeki. Jadi, janganlah kita makan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sebab al-aslu al-adamu. Asal itu tak ada. Asal perkara yang bukan hak kita, maka tetap haram diambil, dimakan, diguna. Tapi kalau kita sedekah jariah itu, janganlah. Kalau kita dah bagi sedekah tu, jangan pula kita mengharap pulangan. Kan? Ni datang makan tak ulur ke? Kan? Orang nak, biasa orang bagi punya lah tuan-tuan. Kan? Sebab tu Allah sebut apa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengharapkan sesuatu dan juga menyakiti orang lain. Makan je. Kan? Makan je ke? Tak bagi?
Dah lama aku dah tak buat duit, handphone pun tinggal. Kan tuan-tuan? Sebab konsep kita menjamu itu untuk kenduri adalah konsepnya sedekah asalnya, bukan seumpama kita menjadikannya perniagaan makan. Tu pulang pada tuan-tuan lah. Kan? Jadi biarlah kita memberi itu dan keadaan pulangannya pahala Allah yang kita tak nampak, bahkan boleh jadi lebih daripada apa yang kita harapkan Allah boleh bagi. Sedikit lagi, contoh berikutnya ialah suami isteri yang telah tinggal lama. Apabila si isteri mendakwa tidak diberi pakaian dan nafkah, maka dakwaan siapa yang dipegang, maka dakwaan isteri lah akan diambil kira, kerana pada asalnya kedua perkara itu kekal tanggungjawab suami dan tidak ditunaikan. Ini dakwaan kalau dia buat dekat mahkamah lah tuan-tuan. Sebab tu sekarang ni apa-apa dibuktikan. Kalau ada bukti, barulah dia berpindah kepada keyakinan wujudnya sesuatu itu. Kan? Isteri kata, Tuan Hakim, mana ada suami saya bagi nafkah? Tak ada pun, tengok pakaian saya pun tak berhenti. Inilah pakaian dia bagi sejak saya nikah dulu. Baik. Kan? Jadi kalau suami, Tuan, sejak saya bernikah berkahwin dengan dia, banyak dah saya beli baju, dia simpan je almari. Dia tak pakai-pakai, dia pakai ini je. Kan? Ada bukti? Ada. Kan? Ada bukti? Ada. Apa buktinya? Dia, tuan bayangkan, dia tak kerja. Beli dengan apa? Tentulah duit saya. Kan? Beli dengan apa? Lainlah kalau dia ditinggalkan oleh keluarganya dengan duit yang banyak. Kan? Keluarga dulu jutawan ke, boleh jadilah. Orang kata perbahasan dekat situ berlaku. Tapi orang biasa-biasa je. Kan? Sejak berkahwin, saya lah yang bagi duit. Dia nak beli apa yang saya tahu keperluan dia lah, dia nak beli apa. Kan? Bagi duit setiap bulannya. Saya nak belikan pakaian, takut tak muat lah pula. Saya nak beli. Jadi biar yang dia beli ikut kesesuaian dia. Yang penting menutup aurat dah. Kan? Pakaian dia beli, saya pastikan pakaian yang menutup aurat. Itu tanggungjawab suami tuan-tuan. Kan? Kena pastikan isteri menutup aurat. Pakaian tu pakaian sesuai dia pakai. Tanggungjawab suami. Bukan kita biarkan atau kita seronok melihatnya. Tak. Seronok yang melihat kita seorang tak apa. Kan? Ni kalau orang lain, sahamnya dekat suami pula perginya. Kalau kat rumah tu pulang. Kan? Suami nak lihat isteri pakai macam mana, itu tak kisah. Ini yang kat luar cerita tuan-tuan. Jadi kalau suami isteri yang telah lama tinggal bersama, kemudian isteri mendakwa tidak diberi nafkah, maka kalau tidak ada yang membuktikan ataupun bukti yang mengesahkan bahawa nafkah itu telah diberi, maka dakwaan isteri itu diguna pakai. Dakwaan isteri itu yang terpakai. Kalau tak ada bukti. Mana bukti? Macam mana saya nak buktikan ya? Kan? Mana bukti katakan suami tak bagi nafkah? Tu dalam almari tu suami tunjuk. Ada je baju banyak-banyak ni. Kan? Ataupun suami kata saya dah bagi. Mana bukti? Ni resit Tuan Hakim. Kan? Kena simpan resit pula Ustaz. Jadi itulah senang cerita. Ada pembuktiannya, barulah berpindah kepada hukum yang lama kepada yang baru. Daripada yang tak ada, asalnya kembali kepada yang ada. Sebab asal suatu perkara itu tidak ada. Asal kewajipan memberi nafkah itu kepada suami, bukan isteri. Lepas tu nampak bagi nafkah ni tuan-tuan, kalau kata walaupun suaminya berpendapatan rendah, isteri berpendapatan tinggi. Kan? Suami eksekutif, isteri CEO. Kan? Chief Officer Eksekutif. Kan? Suami eksekutif, isteri CEO. Walaupun isteri berpendapatan CEO, suami berpendapatan eksekutif biasa sekalipun, tetap wajib bagi nafkah. Banyak mana Ustaz? Saya gaji eksekutif Ustaz di melangit. Contoh kan? Banyak mana saya nak bagi? Sebab tu kata ulama, ikut kemampuan suami. Dan isteri kena redha dengan kemampuan suami. Yang penting, perkara asas itulah yang asal telah disediakan oleh suami. Makan, minum, tempat tinggal, kesihatan. Kan? Melainlah kalau katakan isteri kata, bang tak apa bang. Tapi walaupun kata tak apa itu, suami kena hulu dulu. Kan? Bukan declare siap-siap. Ya, saya CEO, saya eksekutif kan. Saya bayarlah semua bayarlah semua. Kita pula yang mengarah kan. Kena bagi. Inilah abang mampu bagi bulan ni 300 kan.
belilah apa-apa, kan. Isteri ni kadang-kadang dia nak merasai nikmat pemberian suami tu. Kadang-kadang tak banyak kita bagi pun, diterima tu bukan nak menyusahkan, tak. Dia diterima kerana dia menghargai pemberian suami walaupun sekecil mana pun. Saya kadang-kadang nikahkan orang dululah je nikah, sekarang dah tak boleh kan. Dah pegang jawatan lain. Saya pesan dekat pengantin, bab nafkah ini tuan-tuan, bab nafkah. Bila diterima, saya kata, bila terima saja akad ini berlaku, maka terimalah segalanya. Saya kata, bukan terima yang seronok ataupun sedap ataupun yang gembira saja. Kan? Kehidupan ni orang kata ada masa gembira, ada masa kadang-kadang datang sedihnya. Saya kata kan. Kita bukan soal kita bergembira, ini bukan cerita soal dan syurga yang gembira je semua. Kan? Ada kalanya sebegitu. Naik pasang surut, kita kata. Sedangkan matahari pun ada terbit, ada tenggelamnya, saya katakan. Siang pun ada malamnya. Bukan kita mengharap siang je, bukan kita mengharap malam je kan. Gitulah perumpamaannya. Kena terima semua. Jadi daripada saat ini, saya kata sebelum saya nikahkan, ini saya pesan, katakan. Bila sah je akad nikah ini, kita terima saja akad dia, terimalah semua yang ada, redalah dengan apa yang ada di antara keduanya. Suami kena terima apa yang ada pada isteri, baik yang lebih dan kurangnya. Isteri kena terima yang ada pada suaminya, baik dan kurangnya. Bukan ditimbulkan bila berlaku sedikit, mengungkit yang macam-macam kan. Ini semua saya beli ni. Contoh kan. Bila berlaku sesuatu. Tapi tidaklah, Islam tidak mengajarkan sebegitu, tapi Islam mengajarkan konsep saling meredai dengan kehidupan rumah tangga. Ini bukan nak sebut siapa tuan-tuan, ini secara umum saja dalam bab nafkah dalam keluarga. Kemudian yang terakhir, contoh berikutnya ialah seseorang bapa mengahwinkan anak perempuannya dengan anggapan anaknya masih gadis. Kemudian terbukti anaknya tidak dara lagi pada waktu akad dilakukan dengan keterangan 4 orang wanita, maka tidak batal nikahnya. Ini bab nikah ini cukup rukun, sahlah nikah itu je. Kan? Ada bakal pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab dan qabul. Sahlah nikahnya tuan-tuan. Kan? Kita juga nikah karya boleh nikahkan yang ada wali lah. Ada pun wali hakim bukan kita. Wali hakim di kalangan pejabat agama lah. Kan? Itu wali hakim. Selepas diputuskan oleh mahkamah. Jadi wali hakim di kalangan pejabat agama. Macam kita di karya yang ada wali yang sebenarnya. Dan wali ini tak boleh pindah terus. Ada ayah, ada datuk. Saya nak pilih datuk. Ayah ada ni. Kan? Dia bukan pilihan tuan-tuan. Susunan wali itu bukan pilihan. Bukan kata tak baik dengan ayah, ayah tak bagi saya apa-apa, abang lah jadi wali saya. Tak boleh tuan-tuan. Antara adik-adik lelaki, adik setaraf. Tapi kalau ayah adalah wali mujbir. Wali mujbir ni wali utamalah yang kena ada dalam pernikahan. Jadi bukanlah semata-mata syarat gadis itu sah nikahnya, maka tetap sah nikahnya dengan syarat bila menepati dan cukup rukunnya. Cukup rukun, ada pengantin jelas, itulah pengantin pasangannya, ada walinya, memang ini walinya, ada saksinya, ada saksi, kemudian ada ijab dan qabul. Ijab ialah daripada jurunikah. Jurunikah itu sama ada jurunikah yang diwakilkan oleh wali atau wali sendiri. Qabul itu adalah diterima daripada pihak pengantin lelaki menerima. Kan? Aku terima nikahnya, atau qabul lah tu, terima. Kan? Ijab, saya nikahkan kamu dengan ni, dan dia terima. Aku terima nikahnya, ni binti apa, dengan mas kahwinnya RM300 Malaysia tunai. Cukup tu, sah lah. Kadang-kadang saksi pula yang lebih tuan-tuan. Tak boleh Ustaz, tak dengar. Alamak, ada saksi tak dengar ni, payahlah pula tuan-tuan. Tak jelas Ustaz, sikit lagi. Saya nak betul-betul clear. Macam tu lah pula. Sedangkan yang mengesahkannya junikah ni tuan-tuan. Kan? Tapi itulah. Sebab tu kalau memilih yang saksi, pilihlah yang boleh, yang elok dan memahami
bagaimana urusan pernikahan itu di jalan. Tak kisahlah siapa-siapa pun tuan-tuan. Dan saksi pula kenalah dengar betul-betul. Dekat-dekat sikit kalau nak clear dengar lafaz tersebut diungkapkan. Sedikit perkongsian pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi kuliah kalau ada, kuliah maghrib. Yang mana saya bukanlah kuliah berjalur tetap. Kalau ada kosongan slot itu barulah saya ke sini. Apapun sedikit ilmu saya ada ini saya sampaikan kepada tuan-tuan. Minta maaf salah silap tutur kata saya kalau tersalah bahasa di hadapan saya dan mungkin pangkat datuk, ayah, abang, pakcik sebagainya, minta maaf saya. Dan tolong betulkan kalau ada kesilapan di pihak saya. Kalau ada di hadapan saya ni tuan-tuan guru yang bertaraf guru, saya minta izin menyampaikan ilmu pada pagi ini. Tidak lain tidak bukan untuk berkongsi saja sedikit yang ada pada saya. Mudah-mudahan ilmu itu dapat dimanfaatkan, dapat disebar-sebarkan kepada yang tidak ada bersama pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Sekian aku liqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.